Bismillahirrahmanirrahim. Percubaan pertama. Forum Bahasa Melayu. Forum Bahasa Unggul. Percubaan kedua, Forum Bahasa Melayu, Lambang Sastera, Pembina Ummah Sejahtera. Percubaan ketiga, Bahasa Melayu, Bahasa Perkasa, layak meniti di bibir antarabangsa. Forum Bahasa Melayu Pemacu Revolusi Industri 4.0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki segala-galanya. Atas izin dan dengan keizinannya dapat kita bersama-sama untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Walaupun terdapat kekangan dan halangan dalam meneruskan forum ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan peluang untuk menjalankan forum ini. Okey, tajuk forum kita pada hari ini adalah berkaitan dengan tajuk yang menyentuh tentang bahasa Melayu. Okey, tajuknya berbunyi Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu untuk Revolusi Industri 4.0. Sebelum kita memulakan dengan lebih mendalam ataupun sebelum kita memulakan forum ini, elok untuk saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli panel yang akan menjelaskan kepada kita, yang akan membahaskan kepada kita tentang tajuk-tajuk ini. Okey. Yang pertama saya ingin perkenalkan adalah seorang doktor yang bijak pandai, yang amat berpengalaman dalam bahasa Melayu ini sendiri sejak 10 tahun dalam bidang bahasa Melayu ini sendiri, dalam mengkaji bidang bahasa Melayu ini, iaitu dia tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Muhammad Luqman daripada Universiti Melaya. Okay, apa khabar Dr. Luqman? Sihat? Macam mana COVID-19? Okay. Terima kasih saudara pengerusi majlis, saudara Iman. Alhamdulillah, khabar baik. Saudara bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan baik, bersyukur pada Allah. Okay. Dan seterusnya saya ingin perkenalkan ahli panel kita yang kedua, seorang yang sangat berupawan. Kami jemput khas daripada luar negara untuk memberi dan membincangkan bersama-sama kita dalam forum hari ini, iaitu dan tidak lain dan tidak bukan adalah seorang pakar bahasa Melayu daripada Universiti Oxford, iaitu Mr. Khalil. Jadi maafkanlah dia kalau adanya tersangkut-sangkut ataupun terberhenti kerana masalah lain. Jadi kita teruskan aja forum ini. Okay, Mr. Khalil, okay? How are you today? Oh, itu speaking pula. Okay, Encik Khalil, macam mana hari ni? Alhamdulillah, saya di sini sihat sahaja. Saya berharap rakyat di Malaysia juga berada dalam keadaan sihat sejahtera sepanjang tempoh PKP ini dijalankan. Terima kasih kepada Encik Khalil juga. Sebelum kita masuk ke perbincangan forum kita pada hari ini, elok saya menjelaskan serba sedikit tentang intipati utama forum kita ini, iaitu membincangkan tentang bahasa Melayu. Okey, saya akan memberikan sedikit penjelasan awal ataupun muqaddimah untuk bahasa Melayu itu. Okey, apa itu bahasa Melayu? Bahasa Melayu adalah satu bahasa ataupun bahasa kebangsaan kita yang digunakan oleh semua rakyat Malaysia dalam percakapan ataupun dalam percakapan harian mereka untuk saling berkomunikasi. Dia merupakan satu bahasa kebangsaan negara kita. Oleh itu setiap negara rakyat perlulah mengetahui bahasa Melayu. Jadi tahu tak? Alhamdulillah semua tahu. Okey, revolusi industri. Apa makna revolusi industri itu sendiri? Revolusi industri adalah suatu kemajuan dalam bidang sains dan teknologi yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi kita masa kini. Contoh kita tengok dalam sekarang ini, banyak perkembangan teknologi daripada media semakin berkembang, maka berhasillah revolusi penindustrian ini sendiri. Okey. Sebelum itu, baik elok kita mulakan dulu dengan ahli panel kita yang pertama. Jadi saya ingin ajukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Luqman. Okay, soalannya bunyi begini, Dr. Luqman. Apakah yang doktor boleh berikan penerangan ataupun definisi awal tentang apakah itu revolusi industri 4.0 mengikut pandangan doktor ataupun pandangan orang-orang lain tentang definisi revolusi industri 4.0. Persilakan doktor. Terima kasih saudara pengerusi, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati.
pada hari ini terdapat revolusi industri 1, 2, 3 dan 4. Revolusi industri 4.0 ini merupakan transformasi teknologi iaitu penggunaan robot automatik dalam sistem pengeluaran. Selain itu, revolusi ini bermula dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi dan lain-lain lagi. Hal ini boleh dikatakan revolusi ini robot menjadi rakan manusia. Terdapat prinsip industri 4.0 iaitu interoperabilitas iaitu kesesuaian, transparansi informasi, bantuan teknik dan keputusan sendiri. Terdapat juga elemen penting yang terkandung dalam revolusi industri 4.0 ini iaitu pemikiran yang kritis, penyelesaian masalah, kerjasama dan kreativiti. Revolusi ini juga dinamakan sebagai sistem cyber fizikal atau dalam bahasa Inggerisnya cyber physical system. Okey, baiklah, itu sahaja pandangan saya yang boleh saya perihalkan berkaitan definisi revolusi industri 4.0. Okey, terima kasih doktor atas huraian yang begitu mantap sebentar tadi. Okey, sekarang kita bergerak kepada ahli panel yang kedua, yang dari tadi saya tengok macam sedia-sedia nak jawab soalan. Soalannya okey, baik Encik Khalil, soalannya Mr. Khalil, soalannya berbunyi begini Mr. Khalil. Soalannya berdasarkan slogan bahasa jiwa bangsa, apakah pandangan Mr. Khalil tentang adakah bahasa Melayu itu masih relevan untuk menjadi sebagai sebuah bahasa ilmu ataupun dan apakah fungsi serta peranan bahasa Melayu itu dalam menjadi sebuah ataupun menjadi suatu bahasa ilmu terhadap masyarakat pada masa kini. Okey, Encik Khalil, boleh persilakan jawapan. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang dihormati, ahli panel serta hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum saya memulakan, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menjemput saya dalam forum ini bagi membincangkan sebuah tajuk yang amat penting pada hari ini. Slogan bahasa jiwa bangsa merupakan satu slogan yang menunjukkan bahawa bahasa dapat menggambarkan suatu bangsa. Baiklah, kita berbalik kepada persoalan yang dilontarkan oleh pengerusi majlis tadi. Adakah bahasa Melayu masih lagi relevan dalam penggunaan sebagai bahasa ilmu, serta apakah fungsi bahasa Melayu kepada negara? Antara fungsi bahasa Melayu kepada negara adalah sebagai bahasa kebangsaan. Antara sebab bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan adalah kerana ia merupakan bahasa kaum majoriti iaitu kaum Melayu. Seterusnya, bahasa Melayu juga merupakan bahasa kaum pribumi yang meluas penggunaannya. Selain itu, bahasa yang menjadi alat kepada komunikasi antara kaum yang pelbagai di Malaysia, antaranya kaum Melayu, Cina, India dan pelbagai lagi. Sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah diterima sebagai lingua franca atau bahasa komunikasi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sejak abad ke-15 lagi. Bahasa ini digunakan secara meluas dalam bidang perdagangan serta hubungan diplomatik antara negara. Dalam kitab sejarah Melayu juga menyebutkan bagaimana para pedagang bertungkus lumus dalam mempelajari bahasa Melayu dan menguasainya bagi memudahkan urusan mereka dengan pemimpin serta masyarakat setempat yang telah lama menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Dalam konteks hubungan antara bangsa, surat menyurat, surat rasmi dan dokumen perjanjian turut menggunakan bahasa Melayu yang bertulisan Jawi. Hal ini membuktikan bahawa bahasa Melayu dapat difahami
oleh pelbagai kaum termasuk pihak British. Pihak British yang tidak memahami bahasa Melayu akan mengambil seorang guru bahasa Melayu untuk mentafsir kepada mereka serta mengajarkan kepada mereka bahasa Melayu. Begitu juga dokumen-dokumen lain seperti Undang-Undang Tubuh Negeri-Negeri Melayu telah menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Jawi sebagai medium penulisan. Semua ini membuktikan kepada kita betapa bahasa Melayu pernah mencapai satu tahap yang tertinggi yang mana ia digunakan sehingga meluas ke peringkat antarabangsa. Memandangkan bahasa Melayu telah digunakan sekian lama sebagai bahasa rasmi dan basahan, sebagai bahasa komunikasi dan persuratan, maka bahasa Melayu telah dipersetujui dan disepakati oleh pemimpin-pemimpin pelbagai kaum di Malaysia agar menjadi bahasa kebangsaan bagi Persekutuan Malaysia yang merdeka pada tahun 1957. Maka, sejak pada itu, bahasa Melayu berkembang luas penggunaannya termasuklah menjadi bahasa perantara di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa rasmi di semua agensi kerajaan termasuklah di mahkamah. Jelaslah di sini bahawa bahasa Melayu telah diiktiraf oleh semua kaum sebagai bahasa utama dan dapat digunakan bersama untuk mencapai matlamat perpaduan. Antara peranan bahasa kebangsaan adalah untuk penyatuan rakyat di bawah satu bahasa. Selain itu, dapat juga meningkatkan penyatuan antara kaum yang pelbagai di Malaysia yang mendiami negara ini. Seterusnya, dapat menggalakkan pertubuhan satu corak kebudayaan yang meliputi semua aliran kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Yang terakhir, mewujudkan satu budaya, satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti kepribadian yang dapat dibanggakan dan penuh dengan kesetiaan kepada negara. Setakat itu dulu penerangan saya bagi soalan yang disampaikan, yang diberikan oleh pengerusi tadi. Kita berbalik kepada saudara pengerusi majlis. Okey. Terima kasih atas huraian yang benar-benar penuh dengan penuh mendalam dan penuh dengan isi-isi dan huraian yang penuh mantap sebentar tadi, Mr. Khalil. Sekarang sebelum kita terima kasih, dan maka dengan huraian Encik Khalil itu berakhirlah untuk kita untuk pusingan yang pertama dalam forum hari ini. Sebelum kita bergerak kepada pusingan yang kedua, ingin saya mulakan pusingan ini dengan menanyakan soalan kembali kepada ahli panel kita yang pertama, Dr. Lokman. Dan soalannya berbunyi begini, Dr. Lokman. Dr. Lokman, soalannya, apakah usaha yang perlu diimplementasikan dalam kalangan semua pihak di Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu ini kembali menjadi sebuah bahasa ilmu? Ataupun boleh diringkaskan, apakah yang boleh kita lakukan untuk menjadikan bahasa Melayu ini kembali menjadi bahasa ilmu? Okey, Dr. Lokman, dipersilakan. Terima kasih saudara Iman. Pada pandangan saya, usaha yang boleh dilakukan ataupun yang perlu diimplementasikan dalam kalangan semua pihak di Malaysia untuk menjadikan atau merealisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Yang pertama, menggesa semua urusan rasmi, surat menyurat di semua jabatan dan industri menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Selain itu, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris dihapuskan. Boleh sahaja memahami dengan bahasa Melayu, akan tetapi dengan tidak mengubah istilah-istilah yang berkaitan. Seterusnya, Dewan Bahasa Pustaka melaksanakan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan kebendaharaan kata bahasa Melayu kepada masyarakat.
Di samping itu juga, semua pihak perlulah bertanggungjawab untuk mengekalkan dan memelihara bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu dalam setiap aspek. Akhir kata, bahasa Melayu telah menjadi bahasa antarabangsa apabila wujud kos pengajian Melayu di beberapa buah universiti terkemuka di dunia. Hal ini menurut kajian Ku Hasnita, Adlina dan Muhammad Hafiz. Okey. Terima kasih Dr. Lokman. Huraian yang benar-benar mantap dan tepat dan penuh dengan isi-isi yang boleh kita kaji dan boleh kita mendalami untuk kita mengetahui dengan lebih mendalam tentang peranan, tentang cara yang boleh kita lakukan untuk menjadikan bahasa Melayu itu kembali menjadi bangsa ilmu. Sekarang kita masuk kepada soalan yang seterusnya dan ini adalah soalan yang terakhir. Soalan ini saya ajukan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Mr. Khalil. Soalannya berbunyi begini, Mr. Khalil. Apakah cabaran yang wujud dalam kita menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa relevan untuk revolusi 4.0? Dan kita lihat sebab kerana dalam setiap perkara yang kita lakukan mesti ada cabaran-cabarannya, dan bolehkah Mr. Khalil memperincikan ataupun menyatakan cabaran-cabaran yang mungkin akan kita hadapi untuk mewujudkan kembali bahasa Melayu ini sebagai sebuah bahasa yang relevan. Dan mungkin Mr. Khalil boleh memberikan sedikit kesimpulan terhadap tajuk forum kita pada hari ini. Okey, dipersilakan Mr. Khalil. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi majlis. Soalan yang amat baik. Apakah cabaran untuk kita mewujudkan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang relevan untuk revolusi industri 4.0? Pada era globalisasi ini, kita tidak dapat menyangkal lagi bahawa perkembangan teknologi semakin pesat. Hal ini boleh diibaratkan seperti peribahasa cendawan tumbuh selepas hujan. Oleh itu, pelbagai cabaran yang perlu kita hadapi dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang relevan untuk revolusi industri 4.0. Antara cabaran yang perlu kita hadapi adalah isu penggunaan bahasa Inggeris. Bahasa merupakan alat untuk perhubungan antara anggota masyarakat. Komunikasi ini dilakukan secara meluas, baik secara rasmi ataupun tidak rasmi. Masyarakat pada hari ini perlu menerima hakikat bahawa perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi berkait secara langsung dengan kemampuan menjana idea, kreativiti dan inovasi bagi memantapkan penggunaan bahasa Melayu. Strategi yang perlu dirancang ialah memperkukuhkan kekuatan bahasa secara dalaman yang telah terbina sekian lama. Masyarakat pengguna bahasa Melayu perlu bersikap terbuka dan bersedia menerima cabaran perkembangan dunia teknologi maklumat dan komunikasi yang dipengaruhi oleh bahasa asing yang digunakan secara meluas di seluruh dunia, iaitu bahasa Inggeris. Usaha untuk membentuk pengistilahan bahasa Melayu dalam bidang ini perlu lebih progresif dan terbuka dengan menerima penyerapan masuk kata-kata asing bagi mempertingkatkan pembendaharaan kata bahasa Melayu. Internet dan pengeluar perisian serta perkakasan komputer semuanya diasaskan oleh mereka yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara di negara mereka. Sekaligus ia menjadikan ia sebagai satu cabaran kepada bahasa Melayu untuk menandingi bahasa Inggeris di negara ini. Walau bagaimanapun, cabaran ini harus disambut oleh rakyat Malaysia umumnya dan oleh ahli akademik khususnya untuk memastikan
bahasa Melayu boleh dan mampu menyesuaikan peranannya dalam berdepan cabaran ini. Selain itu, cabaran yang perlu dihadapi oleh negara adalah ketidaktentuan penerimaan bahasa Melayu dalam industri 4.0. Seperti mana yang kita sudah maklum bahawa negara Malaysia terdiri daripada pelbagai masyarakat yang mana ia terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan banyak lagi. Masing-masing kaum ini lebih gemar untuk menggunakan bahasa ibunda mereka. Sebagai contoh, pribumi Sabah, kebanyakan daripada mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi. Bagi mereka, industri 4.0 ini mampu menjadi platform untuk mereka mengangkat dan memartabatkan bahasa yang digunakan oleh mereka seharian. Kalau kita kaum Melayu, pastinya kita mahukan bahasa Melayu digunapakai oleh semua rakyat Malaysia, bahkan digunapakai ke seluruh dunia. Hal ini kerana ia dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi dan menjadikan komunikasi tersebut jelas tanpa ada halangan kepada rakyat Malaysia. Buat kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Setakat itu sahaja penjelasan daripada saya. Kita kembali semula kepada saudara pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih Mr. Khalil atas jawapan yang benar-benar penuh dengan isi yang amat boleh kita ingati dan boleh kita implikasikan dalam hidup ini agar kita dapat menanggani cabaran-cabaran ini. Okey. Terima kasih kepada dua ahli panel kita yang telah menyumbangkan ilmu ataupun menyumbangkan serba sedikit tentang pengetahuan mereka tentang bahasa peran bahasa Melayu dalam evolusi perindustrian 4.0 ini. Semakin kita lihat masa telah semakin berdetik, maka eloklah untuk kita melabuhkan tirai forum kita pada hari ini. Dan sebelum itu jika kita lihat pada hari ini, saya ingin buat sedikit kesimpulan akhir ataupun kesimpulan terhadap keseluruhan isi-isi yang diberikan oleh Dr. dan Mr. Khalil, Dr. dan Mr. sebentar tadi. Okey, dalam industri ini kita dapat lihat banyak negara-negara besar seperti China, Jepun, Korea yang saling berganding bahu untuk memajukan revolusi perindustrian 4.0 ini. Dan kita lihat di Jepun sendiri, mereka selalu mengamalkan penggunaan bahasa ibunda mereka sendiri dalam melakukan sebarang hubungan dengan negara lain ataupun melakukan perindustrian. Dan kita dapat lihat negara kita perlulah mengambil implikasi ataupun boleh kita katakan kita boleh ambillah sebagai satu model untuk kita ikut. Dengan itu yang kita boleh ambil iaitu kita perlulah menggunakan bahasa Melayu ataupun memartabatkan kembali bahasa Melayu ini sebagai sebuah bahasa ilmu. Last word daripada saya mewakili penganjur dan ahli-ahli panel ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton, dan ingin saya ucapkan juga terima kasih kepada ahli panel kita pada hari ini iaitu Dr. Lokman dan juga Mr. Khalil kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama menjadikan forum kita ini lebih menarik dan sama-sama untuk membincangkan tentang tajuk kita yang pada hari ini. Mungkin dengan ucapan saya itu, dengan berakhirlah ucapan daripada kedua ahli panel itu, kita tutup persidangan forum kita pada hari ini. Dan saya tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dahulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.